struktur dia adalah perniagaan tunggal. Perniagaan tunggal. Lain daripada sendirian berhad. Lain daripada partnership. Okey? Keperluan takaful, keperluan pelindungan takaful untuk perniagaan tunggal berbeza dengan keperluan takaful untuk orang yang bisnes sendirian berhad. Perniagaan tunggal. Nombor 2, kita ada perniagaan perkongsian. Perniagaan tunggal ni pula, dia ada 2 jenis pula tu. Satu yang kita panggil sebagai bisnes ataupun dia buat enterprise, orang buat online bisnes, dia biasanya perniagaan tunggal. Orang buka restoran, perniagaan tunggal. Okey, tuan-puan, dekat sini tuan-puan, Tuan Jasni, Puan Mariam, Puan Nosa, semua tu sebagai seorang perunding takaful, kita as far as LHDN is concerned, kita dekat mana? Kita dekat perniagaan tunggal secara default. Tetapi kalau perniagaan takaful tu telah disendirian berhadkan, dia akan jadi sendirian berhad. Okey. Lepas tu dia ada professional services lah. Professional services. Ini maksudnya apa? Kan ada sahabat kita yang dia punya klinik sendiri. Dia doktor. Itu professional services lah. Kalau niaga online, dia buka restoran, itu dia jual tudung, itu perniagaan persendirian. Okey, kalau dia merupakan perniagaan persendirian tetapi dalam kategori profesional. Okey, seperti doktor, professional services. Okey, nombor 2, kita lihat dari segi perniagaan perkongsian. Perniagaan perkongsian. Okey, perkongsian. Ini partnership. Okey, contoh saya dengan Tuan Jasni, kita buka satu company. Tapi kita bukan sendirian berhad. Kita macam ini, macam pertama, tapi kita ada partner. Saya dengan Jasni buka satu firm consultation, general insurance, ataupun saya buat restoran, saya partner dengan dia. Okey? Nanti saya cerita apakah keperluan takaful untuk mereka-mereka ni. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3, of course, sendirian berhad lah. So sendirian berhad ni, sendirian berhad dulu wajib kena ada 2 orang shareholder. Sekarang dah tak wajib. Sekarang seorang pun boleh tubuhkan sendirian berhad. I nak tubuhkan sendirian berhad, seorang pun boleh sekarang. Tak perlu ada partner pun tak apa. Sendirian berhad. Okey. Lepas tu kita ada public ataupun kita panggil satu syarikat berhad. Syarikat berhad. Public limited company lah. Public limited company. Okay. Public limited company ataupun kita panggil syarikat berhad. Dan nombor 5 kita ada LLP. Ataupun PLT. Okay. Perkongsian liability terhad. Ini ramai partner. Saya ada, Jasni ada, Nosa ada, Cik Isham ada. Kita tubuhkan apa? PLT. Okey, jadi sekarang kebanyakan yang kita jumpa dekat luar kalau kita nak buat perancangan takaful, kita jumpa yang atas-atas ni dulu. Sebab apa? Yang lain ni saya tak cerita lagi. Saya cerita yang atas-atas dulu boleh? Okey. Yang mana biasa kita jumpa dan ramai dalam Facebook. Tuan-puan nak cari peniaga-peniaga yang pemilikan tunggal ni, tengok dekat mana tau? Tengok dekat page-page Facebook yang diorang meniaga. So biasanya admin untuk page tu adalah merupakan owner dia juga. Jadi target dia. Dah ada dah database kat situ. Dia ada nombor telefon, semua ada. Kalau meniaga online lah. Okay? Alright, now. Perniagaan tunggal. Perniagaan tunggal. Apa masalah dia orang ni? Perniagaan tunggal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Apa masalah dia orang? Alright. Katalah ini merupakan A lah, ataupun kita namakan dia sebagai Ali lah. Ali. Okay. So Ali dia merupakan pemilik perniagaan tunggal. Mungkin dia ada restoran, ya. Dia ada stesen minyak dan sebagainya.
Because apa? Sebab kebanyakan petrol station, especially yang Petronas tu, dia merupakan pemilik tunggal. Mereka tidak boleh buka sendirian berhad sebab ada conflict of interest, kan? Jadi antara saya beritahu lah, tuan-puan punya pasaran, tuan-puan ada rezeki sendiri. Saya pun di antara orang kata saya punya prospek-prospek yang berkualiti saya dapat daripada, contoh saya duduk kat Melawati tau. Saya duduk kat Melawati, semua stesen minyak daripada Sungai Buloh sampai Ceras. Sungai Buloh sampai Ceras ada berpuluh stesen minyak. I would say that most of them are my client. Kenapa? Sebab saya tackle dia dari segi apa? Perniagaan tunggal punya risiko. Okey. Contoh, Ali ada perniagaan. Ini bisnes dia. Dia ada bisnes. Dia buat bisnes lah. Lepas tu dia ada account business. Account business. Ini current account lah. Account business, current account. Di bank. Ini di bank. Di bank. Lepas tu dia ada account peribadi. Account personal. Di bank. Dan dia juga ada joint account. Joint account. Joint account dengan isteri dia. Dengan isteri dia. Okey. Ini senario. Okey. Senario yang biasa berlaku. Okay, now my question to you is, apa question saya? Soalan saya adalah, okay, semalam Ali meninggal dunia. Dia pass away. Okay, Ali meninggal dunia. Okay, now you can actually say this ataupun you can on microphone, and ataupun you boleh tulis dalam kita punya chat box tu. Bila Ali meninggal dunia saja, ingatlah Ali ni dia ada bisnes. Okay, contohnya ABC Enterprise. Okay, bisnes dia. Okay, now. Dan dia ada account bisnes dengan sebuah bank. Okay, ABC Enterprise ni ada current account dengan bank. So Ali ni ingatlah pemilik tunggal. Pemilik tunggal. Sekarang, okay, apa jadi dengan account ni? Di bank ni. Tuan-puan tulis dalam chat box atau boleh suarakan pada saya. Ingat tuan-puan? Kena freeze, betul. Macam biasa, hari ni saya nak bagi macam biasa 3 orang participant yang bertuah, yang aktif lah, yang sembang dengan saya. Bukan susah pun, sembang dengan saya dah dapat tu. Minggu lepas saya bagi 4 orang, sebab 4 orang pun aktif, kan? So tuan-puan kalau aktif, hari ni kalau 5 saya bagi, seorang 100, tak apa nak bagi 100, free, kan? Saya pun kalau saya turun tangga, walaupun kita ada duit kan, turun tangga jumpa 100, kita pun ambil. Jangan tolak rezeki. Okay. So, first kali, apa cakap tadi? Allahu Akbar. Apa yang cakap tadi? Tukar nama puan boleh tak? Nama tu jadi Muhammad Soleh tu. Kan saya tersalah nama, tersalah panggil kan. Boleh tuan Boleh Okey. Tuan Justin pergi mana tu? Dalam kereta nampaknya? Saya di Mersing. Tak dengar. Pergi Mersing. Saya di Mersing. Ya. Tapi Baik bantai, Tuan Justin buat kereta. Baik. Tapi bantai parking. Baik buat kereta. Tengah parking. Okey, puan kata apa? Akaun ni dibekukan. Betul. Okey. Dan dia ada personal account. Ada nama dia, ada nama Ali dekat sebuah bank lagi. Apa jadi dengan akaun ni? Freeze juga. Dan dia ada buka joint account. Okey, kata dia kepada isteri dia. Katalah nama isteri dia katalah Ukasha. Kasha, kalau abang meninggal, abang dah buka joint account dengan you tau. Nanti apa-apa, you ambil lah duit dalam tu. Kan biasa kita buat macam tu. Ini pin ATM abang. Apa jadi kalau bank tahu kata dia meninggal? Freeze juga. Okay, joint account ini pun freeze. Nampak tak masalah dia? Nampak tak? Nampak tak masalah dia? Jadi dekat sini saya harap tuan-puan nampak kepentingan
hibah takaful tu. Kenapa seorang usahawan yang berniaga secara persendirian, online ke, konvensional ke, perlu ada satu hibah takaful yang mencukupi. Bukan saja ada, tapi kena cukup. Sebab kalau ada je, contoh dia ambil 50,000. Mana nak tahan 50,000? Berapa lama boleh tahan 50,000? 5 bulan kan? Betul tak Syafiq? 5 bulan. Habislah. Ada orang 2 bulan pun dah habis. Kalau kena bayar hutang macam mana? Jadi dekat sini, nampak tak masalah dia? Okey. Bayangkan, itu tak apa. Okey. Satu lagi masalah dia. Contoh, kalau current account, cek tak boleh nak keluar. Okey. Apa masalah lagi? Contoh, dia punya supplier. Siapa nak bayar? Duit beku ni. Duit dah beku. Supplier, barang-barang dekat kedai dia, dekat restoran dia, siapa nak bayar? Okey, kalau dia berniaga restoran, Syafiq, kalau dia berniaga restoran, kalau selama ni dia yang uruskan, kadang-kadang dia yang pergi pasar beli bahan mentah, kan? Dia yang uruskan cash register, dia yang uruskan perbankan, dia yang manage operation, day-to-day operation of the shop atau restoran. Jadi apa jadi? Mungkin perniagaan dia akan terhenti. Terhenti. Possible tak? Possible. Sangat-sangat possible. Jadi, satu ayat penting untuk kita bagi tahu kepada prospek kita yang bergelar usahawan ni adalah, sekiranya dia tidak buat perancangan dengan betul, dia dan bisnes dia mungkin akan dikuburkan serentak. Faham tak faham? Okey? Bila dia meninggal, dia dengan bisnes dia akan dikuburkan sekali. Boleh jadi tak? Okey? Dah banyak kes saya lihat, especially those yang memerlukan orang tu, owner tu berada ataupun aktif dalam perniagaan tu. Itu bisnes yang perlu pelindungan ni. Okey? Jadi, dapat tak idea macam mana nak close takaful dengan usahawan? Kalau dapat at least satu idea lah daripada saya punya explanation ni, maka tuan-puan tulis dalam chat box tu nombor 222. Okay. Alright, very good. Okay. So, dia macam ni tuan-puan tau. Bila kita jumpa tentang orang bisnes ni, dia ada dua pitching. Dia ada dua pitching yang membolehkan you sambung conversation ataupun yang akan membuatkan dia rasa nak dengar penerangan you. Ada dua point. Satu, kalau you jumpa orang bisnes, you cakap dengan dia, saya ada satu cara yang pantas, yang mudah, okay? The best, the fastest and the cheapest. The cheapest way to apa? To protect your profit. Protect your profit. Nombor 2, dia bagi tahu dia, saya ada satu cara yang the fastest and the best way atau the cheapest way to reduce your tax payable. Your tax payable. Okay, ini saya punya pitching saya bila saya jumpa orang bisnes.
Okay, saya tanya, contohnya kata Tuan Jasni merupakan seorang businessman. Cakap, after saya build rapport dengan dia semua, cakap, Tuan, kalau saya ada satu cara, okay, saya ada satu idea, saya ada satu idea di mana idea ni boleh protect your business profit dan juga mungkin boleh kurangkan your tax payable ataupun pembayaran cukai you. Would you interested to listen? Minat tak nak dengar? Okay, that's the pitching. Sebab kita cuba nak buka minda dia dulu supaya dia menerima kita punya, orang kata, proposal kita tu. Okay, so ada dua benda. Okay, saya ada satu cara. Okay, I have an idea di mana idea tu boleh protect your profit. Number dua, probably it can reduce your tax payable. You will get appointment. Surely you will get appointment, Mariam. You will get appointment, Razi. Razi. Okay, apa khabar Razi? Sihat, Okay. Sihat, Cikgu. Sihat, Okay. Now, itu business structure tu saya sentuh tentang sole proprietor dulu. Sebab sole proprietor ni, dia selalu kita jumpa. Okay, Sdn Bhd dan Berhad a bit technical. InsyaAllah kalau ada jodoh kita, saya akan cerita lagi di masa depan tentang Sdn Bhd dan juga Berhad dan juga mungkin LLP, partnership dan sebagainya. Cukup hari ini untuk you belajar macam mana nak gunakan sales idea ni, okay, untuk kita propose sole proprietor. Ini paling penting. Nombor dua, taxation. Ilmu yang kedua yang seorang perunding takaful perlu tahu secara asas. Tentang apa? Tentang percukaian. Percukaian. Taxation. Tax. Sebab so far dalam dunia ni saya tak pernah jumpa lagi orang yang suka bayar tax lah. Tetapi masalah dia orang adalah mereka takut cukai. Okay. Sebenarnya mereka perlu urus cukai. Mereka perlu apa? Urus cukai. Bukan takut nak bayar cukai, tetapi perlu urus cukai. Sebab apa? At the end of the day, kita nak klien kita ada profil kewangan yang cantik. Profil kewangan yang cantik. Maksudnya profil kewangan yang cantik macam mana? Okay? Kalau bank tengok dia punya income dia punya liability dia punya secret dia punya tax payment dia, bank suka. Bank minat. Hari ni apply loan, pagi hantar dokumen, petang dah dapat dah approve. Itu maksudnya profil kewangan cantik lah. Okey. Jadi tuan-puan, untuk businessman ataupun businesswoman, okey, untuk perbelanjaan bisnes ni kita panggil sebagai, okey, kalau tuan-puan cerita kepada businesswoman atau businessman, okay, mereka tak cerita tentang tax relief. Dia ada dua benda, tax relief, okay, versus tax allowable. Ini perlu tahu. Okay, asas dia yang ini. Jangan dia kata sebab mungkin you akan berjumpa dengan account manager dia. Mungkin you berjumpa dengan dia punya financial controller dia. Jadi ini term-term yang mereka pakai. Okay. Tax relief untuk kita, untuk orang biasa, untuk orang makan gaji. Maksudnya apa? Maksud kita nak kurangkan pembayaran cukai pendapatan dengan relief, dengan pengecualian. Ini tax relief. Okay. Tax allowable adalah macam mana nak memaksimalkan business expenses supaya pembayaran tax dia berkurangan. Ini expenses. Okay. Tax allowable adalah expenses. Tax relief adalah pendapatan. So far dapat?
Bila nak cerita tax benefit kepada syarikat, tax allowable ataupun kita panggil allowable expenses. Okay. Tax relief, pengecualian cukai ke atas pendapatan. Dia lain tu. Okay, jangan confuse. Okay. Jadi tuan-puan bila jumpa dengan seorang businessman, nak cerita tentang apa? Nak cerita tentang macam mana dia dapat kurangkan pembayaran cukai, itu adalah tax allowable ataupun allowable expenses. Alright. So saya sentuh sikit tentang pengecualian cukai pendapatan individu dulu. Ini kalau tak dapat jawab tak tahulah. Ini makanan kita Pertama, yang berkenaan dengan takaful lah, personal tax relief. Okay. Yang pertama, berapa ribu untuk personal policy takaful? Berapa ribu? Aid, berapa ribu? 7,000. Personal. 7,000. Personal 7. Jawapan dapat kan? 3,000. Jawapan tu semua betul tapi ikut keadaan. Jawapan betul tapi ikut apa? Ikut keadaan. Okey. Sekejap saya ubah benda ni. Ikut keadaan. Okey. Kalau kita bukan private, kita bukan government servant, personal tax relief always 3,000 3,000. 3,000. Okey. Ini untuk takaful Kita ambil plan education. Education policy atau dan medical policy. Itu lagi berapa ribu? 3,000. 3,000. Okey, yang ini kena hafal. Dan to be frank, gunakan fakta ni untuk close more cases. Sebab sekarang bulan 12. Bila bulan 12 dia adalah bulan yang orang mencari-cari instrumen untuk bayar, untuk simpan, untuk invest supaya dia dapat kurangkan cukai pendapatan dia nanti untuk taksiran tahun depan. Taksiran 2021 yang akan dibuat pada tahun 2022. Maka, promote benda ni. Contoh tax relief untuk personal policy 3,000. Education dan juga medical policy 3,000. Okey. Nombor 3. Kalau prospek you kerja government. Government servant. Government servant, yang ini 7,000. 7,000. Kalau dia government servant, personal tax relief dia berapa? 7,000. 7,000. Pasal apa jadi 7,000? Pasal apa orang lain 3,000? Pasal apa? Campur EPF. EPF. Bagus. Betul tu. Tepukan sikit lah. Okay. Sebab government servant, kebanyakan dari mereka tidak ada EPF. Jadi portion EPF yang 4,000 tu dijadikan portion untuk personal takaful dia. Okey, dapat? Dapat. Okey. Okey. Dan selain pada tu, yang kita perlu tahu saja, walaupun kita tak buat, tapi kita perlu tahu juga selain pada tu, selain daripada takaful, ada apa lagi? SSPN I+. Berapa ribu? 12. Hampir tepat. Isyam 8,000. Banyak ke sangat banyak? Banyak ke sangat banyak? You nasihatkan klien tu, cakap tuan, saya nak tuan, you bagi nasihat percuma. Tuan dah buka. Okey, nak buka SSPN ni sebenarnya orang ramai confuse. Saya, tuan-puan, saya betul-betul buka dekat anak saya. Sebab apa saya nak utilisekan 8,000 yang saya punya, 8,000 isteri saya punya. Total jadi berapa? 16,000. 16,000.
Nak buka pun senang je, online je. Online-nya lepas tu dia ada 5 step. 5 step dan dia punya info dia semua connected to JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Dia connected. You masukkan IC number semua, semua keluar. Lepas tu you isilah package mana you nak ambil dan maksimum you boleh dapat 8,000 per deposit. Benefit dia, faedah-faedah semua tu bukan untuk anak sebab orang confuse. Orang ingat macam SSPN ni lebih kepada simpanan pendidikan. Yes, it is true. Partly dia simpanan pendidikan. Tetapi anak kita, solong anak kita umur 29 tahun ke bawah, jika kita buka akaun SSPN untuk dia, maka kita sebagai payer ataupun pendeposit dapat pengecualian cukai pendapatan. Solong anak kita umur berapa tahun? 29 tahun ke bawah. Jadi tuan-puan, unless tuan-puan memang suka bayar cukai. Saya tak berapa suka tuan-puan. Okay? Alright. Lagi apa lagi? Ini perlu tahulah. Private retirement scheme. Scheme. Ini 3,000. Miskin. Ini 3,000. Okay, cukuplah. Okay, ini asas lah. Okay, of course EPF dia 4,000 lah. Kalau orang ada mencalon EPF dia ada 4,000. So, yang berkaitan directly dengan kita tentang taxation ni ada 3. Okay. Personal tax relief untuk orang bukan kerajaan 3,000. Education policy and medical 3,000. Government servant 7,000. Okay. Yang ini bagi info. Sebab prospek zaman sekarang tuan-tuan. Saya tuan-tuan, cara saya build orang kata build prospek ataupun cara saya build sales adalah dengan saya banyak buat education kepada klien saya. Saya banyak bagi education. Saya banyak bagi info-info yang berbentuk education kepada klien saya. Jadi klien saya ni dia rasa macam okey, setiap kali Suhaimi dia WhatsApp saya, dia broadcast pada saya, semuanya memberi manfaat kepada saya. Jadi kita tak nampak macam kita menjual, tapi of course lah every 3 to 4 message tentang education, saya akan minta sales lah. Sebab dia akan melihat saya sebagai seorang perunding kewangan. Okay, boleh? Okay, berapa ramai yang rasa info ni sangat berguna untuk tuan-puan? Kalau iya, dalam kita punya ruang komen kita tu tuliskan nombor 333. Okay, very good. Okay, now tentang tax juga dipanggil tax apa? Tax allowable. Tax allowable. Okay. Tax allowable. Maksudnya apa? Maksudnya ini untuk orang bisnes. Orang bisnes dipanggil tax allowable. Contoh, katakanlah saya punya perniagaan saya revenue katalah 1 juta. 1 juta. Okey. Dan katakanlah saya punya cost. Cost maksudnya saya punya business expenses. Business expenses saya adalah katalah RM 400,000. Jadi okay, business expense ni apa? Termasuklah saya bayar gaji, bayar sewa, beli materials, okay, dan sebagainya, okay, 400,000. Jadi saya punya profit berapa? Pre-tax. Profit sebelum cukai. Profit sebelum cukai apa? Maksudnya, belum saya bayar cukai, profit saya 600,000. Dapat? Jadi, okay, now. Berapakah cukai corporate di Malaysia sekarang? Dia berubah-ubah, ada sometimes 24%, ada 25%, ada 26%. Okay? Ikut tahun lah. Okay? Ikut tahun. Jadi katakanlah kita ambil contoh lah. Cukai corporate di Malaysia katalah
25%. Okey. So 25% ni saya kena kali dengan apa? 600,000. Jadi berapa? Tuan-puan tolong kirakan. 150,000. Pandai, 150,000. bagus. Saya kena bayar kat siapa ni? Kerajaan Government. Right. yang tersayang. Government. Betul tak? Betul. Kena bayar. Boleh ke tak bayar? Tak nak bayar. Boleh, Tak nak tapi kena bayar. penggal. Tak. Lama-lama dia cari jugalah. Sebab ada kawan-kawan saya dekat sini. Sebab saya melihat ada dua golongan yang sangat-sangat liat. Sangat-sangat liat nak bayar. Declare pun tidak. Bukan nak bayar. Declare pun tak nak. Adalah perunding takaful dan perunding unit trust. Oh, mereka ni pandai cari duit. When it comes to income, saya tengok, setahun 800,000 income. 400,000. Tetapi when it comes to personal taxation dia orang, ke laut begini. Sebab apa? Nak kira pun tak tahu. Nak buat accounting pun tak tahu. Declare pun tidak. Bayar lagi lah. So lama-lama apa jadi? Lama-lama 3-4 tahun tak bayar, maka lembaga tu akan muncul. Aku cari. Dia akan muncul tu. Jaga-jaga. Sebab apa? Kita punya EA form tu memang syarikat takaful dah hantar kepada LHDN, betul tak? You declare ke, you tak declare ke, memang telah dihantar. Ada kat sana. Income 100,000 tahun ni, 500,000 tahun depan. Semua dah ada. Dia tunggu you datang aja. You datang ataupun you tak declare, maka penalty dan sebagainya, okey. Atau tak berbaloi. Jadi, hari ni kena faham sikit tentang benda ni. Jadi dekat sini, kalau klien kita rasa nak kurangkan pembayaran cukai dia. Okey. Ni pembayaran cukai dia kena bayar. Kalau dia nak kurangkan, dekat mana dia perlu ubah? Dekat mana dia boleh ubah? Zakat lain. Zakat tu rebate. Zakat rebate. Kimen. Alright? Sabar dulu. Belum sampai kimen lagi. Kimen. Itu dah jauh sangat tu. Okey. Okey. Soalan saya senang aja. Macam ni nak kurangkan 25% ni, dia kena Expenses tu tambahkan ni, betul tak? Oh, Dia kena tambahkan expenses dia. Betul tak? betul. Kan? Jadi, adakah dengan subscribe, dengan ambil takaful, untuk diri sendiri ke, untuk staff dia ke, akan menyebabkan dia punya expenses tu akan meningkat dan mengurangkan dia punya pendapatan ataupun dia punya pre-tax profit dia, keuntungan dia. Ya, betul. Dia tengok keadaan juga. Okey, pertama, dia kena tahu. That's why ini yang saya panggil sebagai allowable expenses. Allowable expenses. Maksudnya, pemanjaan yang dibenarkan oleh lembaga sebagai perbelanjaan bisnes. Dalam definisi lembaga tersebut, apa-apa perbelanjaan yang dibuat, dengar ni apa-apa perbelanjaan yang dibuat yang boleh mendatangkan gross income kepada bisnes tersebut, itu dikira sebagai allowable expenses. Contoh bayar gaji, bayar supplier, beli bahan mentah, bayar sewa, bayar bil elektrik, itu semua allowable expenses. Okay, my question is, jadi you pun cerita tentang macam ni, dia pun tengok, okay, kalau saya beli, contoh dia punya revenue tadi 1 juta, kan? Kalau dia beli expenses dia 400,000 tadi kan? Ya, betul. Ni expenses dia kan? Lepas tu dia kata, okay lah, saya nak ambil satu plan daripada takaful ikhlas. Plan namanya ikhlas dariku. Ikhlas dariku untuk saya diri saya sendiri dan juga mungkin staff-staff saya nak belanja dia orang lah, sebab dia orang ni dah bekerja dengan saya, sangat loyal, sangat setia pada saya. Total contribution 100,000 setahun. Okay. Alright. Jadi dia pun kira kalau saya buat macam ni,
Maksudnya 100 juta, tolak 400,000, tolak 100,000, maksudnya saya punya pre-tax profit saya 500,000. 25% berapa? Tolong tuan kirakan. Tuan Razi tolong kirakan, boleh? 125,000. Okey. Tadi berapa? Tadi 150,000. Sekarang dia ambil satu plan takaful daripada kita, kan, 100,000, dia dapat kurangkan pembayaran cukai dia 125,000. 25,000. Maksudnya dia cuma bayar berapa cukai? 125,000. Okey. Alright. Tetapi persoalan dia adalah yang ini allowable expenses tak? Allowable expenses ke tidak? Tidak. Kenapa dia tidak? Sebab ada nilai value kat situ. Betul, very good. Okay. Okay. Sebab apa? Sebab ada cash value, ada participating plan lah dalam bahasa mudahnya, bahasa kontrak participating plan. Maksudnya ada cash value dan sebagainya. Sebab ini dikira sebagai aset kepada syarikat. Okay. Tetapi instead of you propose dia ikhlas dariku, katalah you propose dia value term. Boleh, value term boleh. Value term boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Ataupun dia kata tak nak value term, dia nak ikhlas dariku juga. Dia nak ikhlas bersama juga. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Siapa nak tahu? Siapa nak belajar? Macam mana nak buat? Dia nak juga polisi yang ada cash value. Sebab kalau ambil yang tak ada cash value, dia rasa rugi. Dia nak juga ambil. Owner dia nak juga ambil. Nak tahu tak? Kalau nak tahu, dalam ruang komen tulis nombor 444. Okay. Kita minum kejap tuan-tuan. Boleh ke? Nak tahulah. Ini apa ni? Ada jual apa tu? Okay. Dengar. Saya pun ada tau. Saya pun ada. Nak lawan ke? Okay. Jawapan macam ni We play within the rules. Okay. We play within the rules. Okay. Katalah 100,000 ni. 100,000 ni, saya katalah ada 5 orang lah. 5 orang dalam syarikat tu yang saya nak bagi policy. Sebagai owner, saya bagi seorang 20,000. Okay. Sekali 5, 100 lah. Okay. Saya bagi ni sebagai benefit in kind. Benefit in kind. Maksudnya sebagai allowance ke apalah. Okay. Seorang 20,000. Total 100,000. Okay. Soalan saya adalah, adakah perbelanjaan ini allowable expenses? Tak. Saya bayar gaji ni, saya bayar allowance, bonus Lawan lah. kepada staff. Ya, allowable expenses. Allowable tak? Allowable expenses. Allowable expenses. Sebab saya bagi benefit in kind. Dalam bentuk allowance ke, tak kisahlah. Tapi saya bagi dalam bentuk benefit in kind kepada saya punya partner saya, kepada saya punya staff senior saya dan sebagainya. Okay. 20,000. Jadi benda ni boleh dikira sebagai apa? Allowable expenses. Jadi saya akan dapat kurangkan. Soalan. Ya, soalan. Maksudnya yang duit tu direct masuk dalam akaun pekerja dia dan digunakan Betul. untuk Betul. Saya bayar macam saya bayar benefit kepada orang lah. Bonus ke, allowance ke, apakah yang saya rasa. Tapi biasalah term kita pakai benefit in kind lah. Yang mana saya bagi 20,000 setahun. Contoh. Okay. So, benda tu adakah allowable expenses? As far as tax is concerned, is allowable expenses. Okay. Daripada situ, daripada 20,000 tu, kan,
Saya minta dia beli satu polisi. 20,000 ni, contoh kata saya, staff A saya, beli satu polisi yang bernilai 20,000 contribution dia. Okay. So, at the end of the day, dia dapat polisi tak? Dia dapat polisi. Okay. Jadi, apakah kemungkinan soalan yang akan ditanya oleh A bila you bagi kat dia? Contoh katalah, Tuan Jasni, saya punya senior staff, saya bagi, okey lah, you ambil 20,000 ni, I bayar kepada you, dan you ambil duit ni, you beli polisi takaful daripada takaful ikhlas untuk cover your life dan sebagainya. Okay? Apakah soalan yang mungkin ditanya oleh Jasni kepada saya? Apa yang saya dapat? Okay, 20,000, kalau kita letak 20,000 setahun sebagai contribution kepada seseorang yang berumur 40 tahun katakan, berapa coverage dia boleh dapat? Agak-agak lah. 5 million boleh? 5 million boleh tak? Boleh dapat ke 5 million? Katalah coverage dia Kurang. 5 million. Okay, now soalan yang akan ditanya oleh dia ni, walaupun kita bagi duit pada dia untuk dia bayar contribution tu, adakah soalan dia lah ke atas 20,000 ni, sebab ini income dia, betul tak? Ini income dia, maka dia kena personal tax kat sini. Betul sangat betul? Betul. Ke atas income dia dapat ni, dia kena bayar tax. Betul tak? Company lepas. Company 20,000 considered sebagai allowable expenses. Tetapi, masalah dia lah, ke atas 20,000 ni, dia akan dijadikan sebagai sebahagian pendapatan kepada A dan pendapatan tersebut akan dikenakan cukai. Personal. Betul sangat betul? So dia akan tanya macam tu. Jawapan dia lah, kalau prospek ni tanya macam tu, jawapan dia lah macam ni. Katalah dengan 20,000 boleh dapat 5 million coverage. Katakanlah tanpa 20,000 ni, dia nak beli sendiri. Berapa dia kena fork out? 20,000, duit dia sendiri lah. Kalau dia tak nak ambil. Okay, maksudnya kalau dia dapat 5 million coverage ni, dia kena fork out 20,000 own expenses. Tetapi sekarang dia dapat 5 million coverage. Contoh personal tax dia untuk 20,000 ni mungkin 2,000 je. Dia kena bayar tax. Ni tax dia kena bayar. Tax kena bayar. Boleh tak saya cakap dengan dia, Tuan dapat polisi yang bernilai 5 juta dengan kos dia RM2,000. Boleh tak saya cakap macam tu? Make sense? Kalau dia nak ambil sendiri, kan? Ataupun ada juga saya pernah present, dia kata, saya tak nak bayar tax sebab nanti kalau company bagi saya allowance ni, benefit income ni, saya kena bayar cukai. Saya tak nak polisi ni. Dalam hati saya, alamak, kenapa ni kau tak bijak sangat Sebab apa tahu? Sebab kalau company tak bagi 20,000 ni, dia ada polisi tak? Dia pun tak ada polisi. Tak ada polisi. Dia tak ada polisi. Sekarang company bagi 20,000. Just that, ke atas 20,000 ni, sebagai benefit income, dia still kena, it's a taxable income. Dia mungkin kena bayar tax kita ada 2,000. Maksudnya, dia kena belanja 2,000 sahaja untuk dapatkan 5 million protection. Isn't it a good deal? Isn't it a good deal? Kalau you sebagai seorang businessman, okay, kalau ada company nak bagi macam ni, will you take it? Okay, you receive 20,000, but you have to pay tax 2,000, but in return, you dapat 5 million coverage. Okay. Nak ambil ke tidak?
persoalannya maksudnya setiap tahun peserta tu dapat 20,000 daripada syarikat untuk renew dia punya Ya betul. polisi. Benar. Kalau dia ambil short pay, katalah dia ambil 5 pay ke 10 pay punya polisi, 10 pay lah. 10 time lah. Kalau 5 pay lah. 5 time lah. 5 years lah. Kalau dia ambil yang throughout payment, throughout lah company kena bagi kat dia. Ataupun company kata sampai kau retire lah. Kan? So bila kau retire, aku bagi ni kepada kau. Aku resign balik kepada kau. Contoh lah. Kan? Okay? Ada soalan lagi? Sifu, boleh ke Ya. boleh ke kalau company itu dia terus belikan polisi atas nama pekerja dia without bagi cash pada klien tu lah. Is it considered Tidak apa? allowable expense? Without value. Boleh, tapi kena tengok what type of policy. Kalau group policy, allowable expenses lah. Kalau group policy, tapi when it comes to kita punya personal policy, so dia tengok jenis produk itu kan. Okay? Maksudnya Produk apa? Kalau macam tadi dia kata produk yang ada any cash value, ada bonus participation, semua not allowable expenses. Jadi sekarang ni, soalan saya tadi, kita nak bagi dia value term. Nak bagi dia value term. Kalau dia bagi dia ambil value term, tak ada masalah lah. Tetapi kadang-kadang prospek dia nak yang ada cash value. So macam mana nak buat? So kita make the other way around by paying to the staff extra benefit and the staff receive the money, pay for the policy. Macam tu. Dan dia boleh dapat policy yang ada apa? Yang ada cash value. Okay. Tuan. Ya, soalan? Ya. Contohnya kalau tadi company bagi 20,000. Bila bagi 20,000, Okay. dia punya pekerja kena bayar sampai 2,000. Kalau company bagi rate per year contohnya dalam 5,000 saja dan dia boleh beri pada ramai pekerja dia dan secara tak langsung pula pekerja tak perlu bayar income tax sebab baru 5,000 per year. Macam mana tu? Yes. Itu satu kita tengok keadaan lah. Kalau misalnya pekerja tu dia di bawah, dia belum masuk orang kata tax bracket ataupun pendapatan yang bercukai dia belum cukup lagi. So dia tak bayar lah. Kalau misalnya total income dia dah termasuk dalam pendapatan bercukai, dia kena bayar lah. Okay? So terpulang kepada staff masing-masing lah. Kita tengok mungkin staff dia berbeza pendapatan dan sebagainya. Ini secara general lah saya bagi tahu. Okay? Sebab saya gunakan trik ni dan dia berkesan. Memberi seal kepada saya lah, tuan-puan. Sebab biasa saya fikir macam mana sebab susah lah. Sebab dia orang still nak policy yang ada cash value. That's the problem. Tapi dia nak allowable expenses. Caranya adalah kita bayar sebagai benefit in kind. Staff tu ambil dan dia bayar. Dan of course kalau dia ada concern about cukai dia, maka kita bagi tahu dia lah, kita explain sebagai perunding takaful, kita explain benefit dia sebab walaupun ada cukai sedikit tambahan dia kena bayar tetapi benefit dia dapat banyak. Okay. Alright, saya nak kena cepat tuan-puan. So itu yang ke berapa tadi? Business tax dan yang yang seterusnya tentang financial planning kena tahu sikit-sikit tuan-puan Okay, ini saya nak bagi tahu perbezaan dia tentang apa? Tentang tax relief dan juga allowable expenses. Okay, tuan-puan boleh Google dalam kita boleh check, kita panggil public ruling LHDN on insurance ataupun takaful, dia akan keluar lah. Okay, now kita kena tahu juga sikit-sikit tentang cash flow tentang personal financial management. Ini kena tahu yang ketiga. Ini kena tahu especially tentang cash flow lah. Cash flow sebab dia boleh meningkatkan bagi kita extra point untuk kita close case. Sebab apa? Cash flow management ni, to be frank, kalau kita saya pun masa muda-muda dulu, masa baru kerja, masa masih bekerja dulu memang ke laut perginya. Sebab puncanya lah sebab kita tak tahu, kita tak ada ilmu tentang cash flow management. Tetapi bermacam-macam scholar lah. Macam ada school of thought bagi tahu dapat income
berapa persen pergi dekat expenses, fixed expenses. Contohnya, fixed expenses kita. Ini contoh orang kata 40%. Ini termasuklah bayar, ini yang fixed installment tau. Bayar kereta, bayar rumah, bayar credit card, semua ni fixed expenses. Ada scholar yang kata kat sini, make sure that not more than 40%. Okay, so kita boleh share. So sebab apa, ada perunding saya, dia close case pakai teknik ni aja. So, dan kita punya perbelanjaan peribadi lah, personal expenses kita. Personal expenses maksudnya kita punya telco, ni telco kita, makan minum, makan minum, semua ni mungkin dia kata 30%. 30%. Ini basic knowledge kita perlu tahu. Lepas tu apa lagi? Mungkin 10% investment, mungkin investment. Dia buatlah investment kat mana-mana yang dia pilih lah. ASB ke, unit trust sebagainya. Lepas tu mungkin lagi, ada lagi berapa persen? Ada lagi 20%. Okey, lagi 10%. Mungkin dekat mana? Ini mungkin takaful. Ini takaful 10%. Contoh kan. So ada lagi berapa persen? Ada lagi 10% kan. Okey. Alright. 5% emergency fund. 5% lagi pemberian. Maksud pemberian ni zakat dengan infak. Biasa kalau orang tanya saya, Tifu macam mana saya nak buat cash flow management yang efektif, biasa saya akan beritahu macam ni. Okay, so how many percent goes to takaful? 10%. Okay, emergency fund 5%. Okay, investment 10% dan pemberian kepada ibu bapa, pemberian sedekah, zakat dan sebagainya. Macam saya, walaupun zakat tu 2.5% tapi saya galakkan dia peruntukkan dalam 5%. Okay, alright. So kita perlu tahu net worth analysis. Ini untuk financial planning. Net worth analysis. Sebab ini akan berkaitan dengan kita punya estate planning nanti. Okay. Apa itu net worth analysis? Adalah total asset tolak total liability. Jawapan dia apa? Kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, kadang-kadang zero. Betul tak? Ada orang kerja 10 tahun. Bila saya buat net worth analysis, saya senaraikan aset dia, senaraikan liability dia, jumlah liability dia. Ada orang negatif. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita buat medical check up tu, maksudnya kandungan kolesterol tinggi, kandungan gula dalam darah dia mungkin tinggi dan sebagainya. Okay, apabila kita buat benda ni, kita akan tahu satu benda. Kita akan nampak senarai aset dia. Dan kita nampak juga apa? Senarai liability dia. So yang ini kita boleh bagi perlindungan hutang. Okay, yang ini kita tahu apa aset dia ada. Dan dia boleh mungkin simpan ataupun ambil kita punya plan-plan seperti ikhlas dariku, okay, untuk term dan sebagainya. Sebab bila kita tahu contoh kan, ada seorang prospek tu, bila saya buat benda ni, net worth analysis kepada dia, rupanya dia punya aset cair yang banyak. Contohnya dia punya ASB ada 500,000, dia punya tabung haji ada 700,000. So kita tahu orang tu memang ada duit dan sangat banyak duit dia. Dan dari situ kita mungkin kena cari idea macam mana kita nak gunakan fund yang dia ada dalam tabung haji itu atau ASB itu untuk kita convert ke aset yang lebih kata lebih besar. Idea yang saya buat biasa macam ni lah. Contoh Tetapi ini prospek saya. Ini biasa saya guna teknik ini untuk orang yang berduit lah. Okay? Sebab orang berduit ni dia cakap juta-juta ni hari-hari dia cakap. Dia tak ada masalah. Dia tak ngeri. Kalau orang yang tak berduit ni cakap sejuta pun dia ngeri. Dia gayat. Kan? Okay, contoh kata kalau prospek saya ni, okay, saya nampak dia ada cash okay, dia punya total asset dia 5 million. Worth 5 million. Bila saya buat net worth analysis untuk dia. Okay? Dan kalau ikut
orang kata old school, okay, apa dia buat? Mungkin orang ni akan buat apa? Dia akan spend lebih kurang 1 million je. Spend 1 million, okay, lagi ini save ataupun dia inherit lah. Inherit, diwariskan. Ni waris, dia wariskan, okay, wariskan lagi 4 juta kepada anak cucu dia. Okay, ini old school. Okay, saya bagi tahu pada prospek ni, tuan, nak tak kalau saya buat ada satu idea, okay, I have an idea, I nak share dengan you, di mana dia boleh kembangkan lagi aset-aset tuan. Macam mana tu? Okay. Sekarang keadaan biasa orang macam tuan yang berjaya, you akan cuba spend mungkin 1 million je sebab you have 5 million here. Okay. Then you probably would like to inherit 4 million to your next of kin, which is a family dan sebagainya. Okay. Now, what if I were to tell you, okay, why not, okay, you spend here 4 million. You spend 4 million. Okay? I spend 4 million. 1 million, ada lagi berapa juta? Ada lagi 1 juta kan? Sebab dia ada 5 juta kan? 1 million, you give to me, okay? You give to me 1 million, okay? I create 10 million inheritance to your family, then not in the form of land ke property ke sebagainya, all in form of cold hard cash. Your family will receive your inheritance in the form of cold hard cash. Would you think that they like it? Would you think that they prefer? Adakah mereka lebih berminat untuk menerima cash compare with ladang kelapa sawit dekat Segamat dan sebagainya? Okay? You rasa yang mana? Kalau you waris prospek ni, you prefer yang mana? Okay? 10 million cash ataupun 4 million cash? Do you prefer cash or you prefer tanah kelapa sawit, tanah ladang dan sebagainya? Okay, yang mana you prefer? Okay. Obviously tuan-puan, okay, kita punya generasi dia lebih suka cash sebab cash ni tak payah susah convert dan sebagainya, tak susah jual. So the family will receive a cash. So macam mana nak receive 10 million? Kalau dia bagi kita 1 million. Kalau prospek bagi you Tuan Sen 1 million. Boleh tak you create a policy? Okay, paid up policy, Tuan. Paid up policy, tak bayar sekali je. But something happen to this prospect, 10 million is ready to the family. Boleh tak kita gunakan? Boleh. Cukup tak 1 juta? Cukup. Cukup ke sangat cukup? Sangat cukup. Sangat cukup. Okey. Tuan-puan, saya gunakan teknik ni, okay, to this one engineer, GLC, okay, dia bagi saya 75,000 contribution per year. Maksudnya dia kena bayar, saya guna 10pay punya plan kan? Dia pakai 10pay punya plan. Setahun contribution dia 75,000, dia bayar terus untuk 10 tahun. So dia tahu, dia kick the bucket, something happen to him, okay, death dan sebagainya, maka family dia will receive 10 million. So dia tak perlu, orang kata, simpan harta-harta tetap yang begitu banyak. Tak perlu. Sebab dia, I ask him, cakap, would you like to enjoy, spend? After all, this is your hard-earned money. This is your hard-earned money. Why not you spend? Okay, why must you spend only 1 million and leave 4 million? Why not you spend 4 million, 1 million, give to me, I create 10 million cash asset to your next of kin. Make sense? You rasa anak-anak kita suka yang mana? Cash. Okay, 1, 10 million cash. Nombor 2, 4 million, campur cash, campur ladang kelapa sawit. Yang mana dia suka? 1, 10 million cash,
senang nak bahagi. Nombor 2, 4 million, 2 juta saja cash, 2 juta lagi darang kelapa sawit. Tuan-puan pilih yang mana? Kata Salamiah nombor 1. Diana kata nombor 1. So this is how saya close, okay, big policy. Okay, big ticket policy. Kita panggil apa? Big ticket policy. Dengan orang-orang kaya. Dengan orang kaya, jangan cerita 100,000 tuan-puan. Kalau meninggal 100,000, alamak 100,000 dia dah ada. Dia dah ada 100,000 tu, dia tak pandang pun tuan-puan. 100,000 dia bagi orang sikit, macam 1,000 je. So cerita juta-juta. 5 juta, 10 juta. Jadi dia akan fikir, okay, dia akan create satu millionaire generation dalam family dia. Baru dia rasa macam, wow, significant. This policy is very significant. Sebab apa? Dia create, dia cipta, dia sambung millionaire generation dalam family dengan secara lebih mudah. Sebab apa tuan-puan? Nak kumpul 1 juta, katalah kita nak create 1 juta. Secara simpanan biasa. Katalah saya simpan dikit-dikit, kata orang Sabah. Kan? Saya simpan dikit-dikit 1,000 sebulan. Okay? Katalah dengan andaian tiada dividen. Okay? Tiada dividen. Soalan dia, berapa lama? Sampai. Mana kau salah kira? Berapa lama saya perlu simpan? Untuk create 1 juta. Saya simpan setiap bulan secara disiplin. Itu pun saya tak keluarkan. Okay? 1,000 bulan. Jadi, stop dulu. Hilang tambah saya. 1,000 bulan. Apa dia? 1,000 bulan. Berapa? 1,000 bulan. Bagi 12? 83 tahun. Hmm. 83 tahun Tuan Jasni. Betul. 83 tahun. Kalau umur Tuan Jasni berapa sekarang? Umur Tuan Jasni berapa? 44. Campur 83? Alamak. Dah 120 lebih dah tu. 130. 127 tahun. 127. Macam mana? Hai. Tak sempat. Tak sempat. Kalau ikut hukum Allah lah. Kan? Tak sempat lah. Kan? Jadi kita ni, Takaful ni, kita ni bagi peluang kepada prospek kita, you boleh cipta 1 juta ni dengan hanya mungkin 500 ke 700 ringgit sebulan. Betul tak? Betul. Kita cipta. Maksudnya cerita dia adalah nak bagi orang faham, buat macam ni. Okay? Kaedah biasa, you simpan 1,000, tapi you perlukan 83 tahun lah. We don't even have tomorrow, betul tak? Don't talk about 83 years lah. We don't even have tomorrow. So, you perlukan berapa? 83 tahun. Which is impossible. Ikut simpan sikit-sikit, hopefully jadi 1 juta. Hopefully 1 juta. Okay, dapat 1 million. Ataupun saya bagi satu cara, kita cipta dulu 1 juta. We create first. It's 1 million. Lepas tu kita slowly simpan. Sebab inilah tujuan Takaful sebenarnya. Kita create the wealth. Create the wealth first. Okay, alright. So far, tuan-puan belajar sesuatu daripada kelas hari ini. Kalau ya, dalam chat box tu tuliskan nombor 555. Sebab kita akan berhenti seketika. Lepas ni saya sambung terus tentang peranan Takaful dalam pewarisan harta dan pusaka, dan of course saya akan ceritakan sikit tentang keadaan sekarang, masalah yang wujud dalam pewarisan harta dan pusaka ni, dan macam mana kita nak gunakan Takaful sebagai penyelesaian dia. Okey,
Okey, kita berhenti rehat seketika selama 20 minit insya-Allah. Minum kopi ke, senaman-senaman sikit dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa balik dalam masa 20 minit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaya jiwa, kaya harta. Yes, yes, yes.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah Puan Syafi cukup rehat Okey, sudah bersedia? Sudah bersedia untuk teruskan tuan? Puan? Okey, kalau sudah bersedia, dalam kita punya ruang komen tu tuliskan nombor 666. Okey. Okay, very good. Alhamdulillah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita akan tunjukkan dulu apakah yang berlaku dekat luar sana, current situation. Maksudnya, dari segi orang kata permasalahan tentang pewarisan harta dan pusaka ni, apa masalah dia kat luar sana. Sebab sebagai seorang pemerintah kaful, kalau kita boleh orang kata tingkatkan prioriti. Jadi kita akan share, akan berkongsi dengan prospek kita masalah-masalah yang berlaku dekat luar sana supaya mereka nampak satu ataupun mereka nampak keperluan untuk membuat sesuatu. Sekiranya mereka tak buat sesuatu, mungkin mereka di akhirnya akan menjadi salah satu dari statistik yang memang dah ada sekarang. Okay? Jadi kalau dalam bisnes ni tuan-puan, kalau kita dapat selesaikan masalah orang, maksudnya kalau kita ada produk yang dapat selesaikan masalah pelanggan kita, maka produk kita tu akan meletup ke bom-bom. Okey, jadi kita tengok
this is the problem yang berlaku dekat luar sana. Contoh, this is the one yang biasa kita tengoklah, tentang 40 bilion ni kan. Memang ini satu statistik yang memang semua orang tahu, saya rasa tuan-puan pernah tengok. But that is not interesting, but this was back in 2007. Okay? Dan kita tengok pada 2013, how much that actually harta-harta yang terbeku pada 2013 is around 66.6 billion. Banyak ke sangat banyak? Then what happened? What happened in 2000 ataupun mungkin pada tahun lepas, back in 2020. So saya terbaca satu artikel, dikatakan bahawa last year statistik yang tercatat adalah lebih kurang 80 bilion harta umat Islam yang terbeku, yang tidak boleh ditakbir, yang tidak boleh dibahagikan kepada waris. Oh, itu masalah ni. Okay. Alright. So 80 billion. Banyak tak 80 billion tu? Okay. 1 billion ada berapa juta? 1 billion ada berapa juta? 1,000 juta. 1,000 juta Tuan Jasni. Betul. Jadi we are talking about 80 billion, maksudnya 80,000 juta nilai aset dan nilai harta yang terdiri daripada mungkin wang KWSP, mungkin tanah, mungkin rumah, mungkin ASB, mungkin duit dalam bank account dan sebagainya yang tidak dapat ditakbir dan diuruskan dan juga tidak dapat dibahagikan. Sangat banyak. Okey, kita kenali dulu masalah-masalah yang timbul. Masalah tentang perbalahan tu jangan ceritalah, kan? Banyak kali kita dengar dan kita baca dalam media sosial perbalahan yang terjadi di antara kaum keluarga waris when it comes to estate planning. Ini cerita dia. Ada satu kes tu dan surat khabar ditulis dekat sini pada satu ketika, satu kes tu ada yang 50 tahun baru selesai. 50 tahun baru selesai. Lama ke sangat lama? Kalau umur Tuan Jasni 44 sekarang, maksudnya 50 tahun tu maksudnya bila? Masuk umur 94. Kalau selesai pun tak tahu kita ada ke tidak. Betul tak? Ini itu satu benda yang crucial. Jadi, kenapa benda ni berlaku? Yang pertama, most of our friends, they think that actually tak payah buat apa-apa perancangan pun. Tak payahlah hibah-hibah takaful ni. Sebab apa? Sebab faraid kan ada. Pernah dengar kan? Faraid kan ada. Tak payahlah nak buat apa-apa urusan ni. Kan? Sebab eventually, harta-harta dan aset kita ni akan ditakbir, akan dibahagikan ikut faraid. Nombor 2, ada yang kata, ish, tak boleh. Nanti kita buat hibah ni, dia langgar hukum faraid. Nah, seterusnya, jadi langgar tak langgar, kita tengok dulu dalil-dalil yang pernah, yang Rasulullah SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiah antara kamu sebagai apa? Sebagai tanda saling cinta dan mencintai. Rasulullah pun ada bersabda, kita boleh bagi hadiah, pemberian semasa hidup. Dan yang hibah takaful ni, yang bestnya tentang hibah takaful ni, harta tu, aset tu, pada mulanya tak ada. Betul sangat betul. Contoh, katalah saya buat satu hibah takaful 500,000 kepada anak saya. Pada mulanya, harta tu tak wujud. Tetapi dengan adanya mekanisme hibah takaful, maka saya boleh wujudkan harta tu 500,000 tu dengan sekelip mata. Habis tempoh menunggu dan sebagainya, insya-Allah if something happen to me semalam, jadi waris saya akan dapat 500,000. Dan satu hadis lagi diriwayatkan oleh riwayat Bukhari, saya selalu menggunakan hadis ni sebagai satu dalil kenapa betapa pentingnya untuk kita sebagai
penurin takaful untuk faham. Sebab apa? Sebab riwayat hadis ni mengatakan bahawa meninggalkan anak isteri dalam keadaan apa? Kesenangan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan yang susah dan meminta-minta. Dan ini satu orang kata dalil yang sangat-sangat kuat betapa pentingnya perlindungan takaful untuk kita, supaya waris kita tidak menghadapi masalah dan sebagainya. Okay. Dan nombor 3, ramai yang katakan bahawa alah senang aja nak bahagi. Ini mitos-mitos ataupun persepsi yang salah berkenaan dengan orang kata pewarisan harta dan pusaka. Nak serap hibah takaful ni mahal. Okey. Dan yang best sekali saya dapat feedback adalah bukan sekarang lah. Saya tahu penting. Tapi bukan sekarang. Habis bila? Bila? Okey. Alright. Jadi root cause dia. Okey, saya ceritakan tentang root cause problem ni Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masalah ni berlaku sebab apa? Okey. Apa sebab masalah ni berlaku? Tuan-puan dapat lihat tadi tapi banyaknya aset-aset terbeku. Dan masalah ni berlaku sebab apa? Dekat mana masalah dia? Soalan saya dekat mana? Masalah dia, adakah peringkat pertama pentadbiran, peringkat kedua pengagihan. Dia ada dua peringkat dalam perancangan ataupun pembagian pusaka ni. Satu, peringkat pentadbiran. Nombor 2, peringkat apa? Pengagihan. Statistik yang 66.6 bilion tadi itu tersekat dan harta tu stuck. Rasa-rasa tuan-puan cuba jawab dalam chat box tu. Masalah paling besar dekat mana? 1, pentadbiran. Nombor 2, pengagihan. Yang mana biasanya masalah dia paling besar? Okey, Hisham kata pentadbiran. Okey, Sam pentadbiran. Jasni tadbiran. Pengagihan kata Sarah. Okey, right. Okey. Agih kata Syafi. Okey, right. Okey. Untuk menjawab soalan tersebut saya bagi analogi. Analogi. Okey. Sebab apabila proses ni dia lama, jadi dekat situlah kita akan masukkan elemen takaful supaya sementara nak menunggu proses tu selesai dan proses pengagihan selesai, maka takaful akan main peranan. Tetapi sebagai penurin takaful, macam saya cakap tadi, kita kena tahu asas dia. Cakap macam ni dengan klien. Dalam satu rumah, ini katalah rumah. Ini rumah lah. Rumah saya tak berapa cantik lah. Dan ini pintu depan. Ini kunci pintu depan. Ini adalah kita panggil bilik. Ini bilik. Ini bilik Ini bilik. Okey. Ini pintu bilik. Alright. Jadi cerita dia senang aja. Kalau saya nak masuk rumah ni, kalau saya nak masuk rumah ni, saya tak boleh buka. Katalah saya tak boleh buka pintu utama, main entrance. Boleh tak saya pergi masuk dalam bilik ni? Boleh tak saya masuk dan buka pintu bilik ni? Jawapan dia, sama stuck Sekejap stuck kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tahu. Sekejap. Sekejap. 1 minute. Unmute kalau dah tak unmute kalau tak cakap.
Test. Okey. Okey. Nampak Okey. Jadi cerita dia macam mana? Sekiranya saya nak masuk dalam bilik ni, nak buka pintu bilik ni, okey, maka saya perlu buka pintu depan, main entrance. Kalau saya tak boleh buka pintu depan ni, kan, saya tidak akan boleh masuk dalam bilik ni. Okey. Jadi pintu depan ialah kita panggil pintu pentadbiran. Okey. Yang ini dia panggil pengagihan. Ini dia panggil pengagihan. Pengagihan. Okey. Jadi kat sinilah adanya faraid, adanya muafakat keluarga dan sebagainya dalam ni. So sekarang ni, kalau saya tak boleh buka pintu depan ni, saya tak boleh nak buka pintu faraid, maka proses pengagihan tidak boleh berjalan, tak boleh berlaku. So far, dapat? Jadi apakah kunci? Apakah kunci kepada pintu depan ni? Kunci dia apa? Kunci dia apa? Kunci untuk buka pintu depan ni apa? Dia sekeping kertas. Dia sehelai dokumen untuk buka pintu ni. Wasiat. Kunci pintu pentadbiran ni apa? Wasiat kan? Okey. Hampir tepat. Lagi. Surat kuasa. Surat kuasa. Kalau, betul. Surat kuasa. Pintu ni ataupun kunci dia adalah surat kuasa pentadbiran. Ataupun ini untuk orang yang tidak berwasiat. Kalau orang yang berwasiat dipanggil grant of probate. Okay. Saya nak bagi tahu tuan-puan faham sebab apa? Sebab proses ni bukan mengambil masa yang singkat. Okay, that's why kita perlukan takaful sebagai satu untuk melancarkan ataupun untuk menggantikan, untuk orang kata sebagai untuk satu pampasan sementara nak menunggu proses ni selesai. Jadi prospek dia mungkin ingat, tak apa nanti waris, kalau aku meninggal waris aku dapat duit dalam bank, duit ASB, boleh tukar nama rumah dan sebagainya secara cepat. Tidak semudah yang disangka. Sebab apa? Jika tak ada surat kuasa pentadbiran ni, kunci ni, maka tak boleh buka pintu depan ni, maka pintu pembahagian pun tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibahagi. Itulah punca antara puncanya kenapa hampir 80 bilion harta umat Islam tidak boleh diagihkan. So, untuk mereka yang tidak berwasiat dipanggil surat kuasa pentadbiran. Untuk mereka yang ada wasiat, okay, dipanggil grant of probate. Okay, alright. Now, sebelum saya cerita tentang fungsi takaful, saya akan share sikit tentang terminologis. Maksudnya, term-term yang biasanya kalau kita cerita tentang aset, pentadbiran aset dan pewarisan pusaka ni, kita kena faham dia punya term dia. Yang pertama, kita kena tahu apakah itu frozen asset, unfrozen asset. Okay. Alright. Sekarang, saya bagi contoh. Tuan-puan bagi tahu saya, frozen ke unfrozen? Frozen maksudnya meninggal je, harta tersebut, aset tersebut dibekukan. Dan dalam jangka masa yang lama sehingga dapat surat kuasa pentadbiran. Itu maksudnya frozen asset. Tetapi ada aset-aset yang tak perlu surat kuasa. Itu maksudnya unfrozen asset. Dapat? Contoh. KWSP. Frozen. Frozen ke unfrozen? Frozen. With nomination. Dengan penama yang lengkap, yang updated, dia unfrozen. Maksudnya waris boleh pergi tuntut terus dan dibayar kepada waris nanti sebagai pentadbir lah. Nombor dua, kalau
tiada nomination. Maka dia jadi apa? Dia jadi frozen asset. Sama juga nomination kalau dibuat kepada anak bawah 18 tahun. Anak tu umur 5 tahun. Okey, dibuat ataupun ditulis nama anak tu sebagai penama. Maka meninggalnya ibu atau bapa dia, okey, portion EPF tersebut akan dibekukan sehingga umur anak tu 18 tahun. So far dapat. Okey, nombor 2. Ada soalan tentang ni? Ada soalan? Tak ada? Okey. Yang kedua adalah Tuan. tabung haji. Ya. Tuan. Nak tanya pasal yang Ya. Soalan ni. tu takaful. Kalau yang anak penama dia bawah 18 tahun tu, dia jadi isu tak? Kalau katakan memang dia hajatkan, contoh dia bagi kat isteri dia 50%, selebih bagi kat anak-anak yang bawah 18 tahun, tapi anak tu akan dapat selepas 18. Dia mahu merancang Ini macam untuk aset apa? Takaful ke takaful EPF? contohnya, takaful contohnya. Okey, takaful. Okey, takaful untuk yang above 18 okey, tak ada masalah Tapi kalau misalnya yang below 18 years old, okey, I'm not sure, okey, policy ni contoh bukan education policy kan, policy memang nama dia kan, betul tak? Pampasan tu dibayar, nak dibayar kepada waris kan? Okey, kalau misalnya dia ada surat pentadbiran, okey, kalau dia ada amount lah, maksudnya kadang-kadang amount ni banyak, maka apa yang syarikat takaful perlu buat adalah kalau dia tak ada nomination, perlu surat pentadbiran. Kalau ada nomination, akan dibayar kepada penama. But the problem is kalau anak tu bawah 18, dia kena ada kita panggil legal guardian. Maksudnya mungkin ibu atau bapa. Kalau ibu meninggal, bapa lah jadi legal guardian dia. Okay? Alright? Kena ada legal guardian. Okay, seterusnya tabung haji. Tabung haji macam mana? Meninggal? Beku atau tidak? Sama juga. Beku sipu, Nama beku. tak penama. Okay, sama juga. Okay, ada penama. Okay, dia tak unfrozen. Okay, kalau tiada penama, maka frozen. Cuma saya nak share dengan tuan-puan apa ni tentang tabung haji ni. Tabung haji ada keluarkan 2 tahun lepas. Hibah tabung haji. Sebab sekarang tabung haji ada 2 mekanisme untuk penamaan lah. Satu dipanggil penamaan macam biasa, macam EPF tu. Nombor 2, penamaan tetapi menggunakan hibah tabung haji, dan hibah tabung haji adalah satu jenis hibah yang irrevocable. Okay? Yang tidak boleh pusing balik, patah balik. Maksudnya, okay, maksudnya kalau hibah tabung haji, dia punya sistem ni macam ni. A adalah pendeposit. A pendeposit, B bakal penerima hibah. Penerima hibah. Okay, faham? Okay. A pendeposit, B bakal penerima hibah yang dinamakan. Soalan saya, duit siapa punya? Siapa yang Duit menyimpan? A punya. Duit A. A simpan. Akaun A punya. Dia yang simpan. Okay. B adalah nama pewaris yang dinamakan dalam dokumen hibah tabung haji. Bukan penamaan hibah tabung haji. Okay. Boleh jadi tak A meninggal dulu? Boleh. Okay. Boleh jadi kan? Maka katalah dalam duit dalam tabung haji itu ada 500,000 lah. Okay. Maka 500,000 ni akan akan diberi kepada B. Okay. Dan B dapat sebagai pentadbir ke ataupun sebagai pewaris mutlak? Waris mutlak. Waris mutlak. Pewaris mutlak. Okay. Okay, now senario seterusnya. A dengan B tadi.
Okey. Ni pendeposit lah. Boleh jadi tak B meninggal dulu? Ni Boleh. pewaris. Boleh. Jawapan dia? Boleh. Kalau B meninggal dulu, maka 500,000 tadi akan jadi pusaka B. Tengok betul-betul. Akaun siapa punya? A punya. Siapa simpan? A punya. A simpan. A simpan. Tapi siapa yang meninggal? B yang meninggal. Penama dalam hibah yang meninggal dulu. Ya. Maka simpanan tadi tu akan jadi pusaka siapa? Pusaka B. Pusaka B. Ini kena faham. Okay. Alright. Okay. Seterusnya, unit trust meninggal, frozen or not frozen? Unit trust. Unit amanah. Frozen ASB. Okay. Kalau ada hibah ASB, okay, unfrozen lah. Okay. Kalau tak ada hibah, maka frozen juga. Okay. Alright. Okay. So ini antara aset-aset lah yang kita kena tahu what happened to them. Okay, now seterusnya tentang apa? Tentang pentadbir dan kita panggil pentadbir which is nominis lah. Biasa nominis kita panggil. Nombor 2 sebagai pewaris mutlak ataupun beneficiaries. Okay, beneficiaries. Okay, pentadbir, EPF semua tu pentadbir. Dia under akta penamaan. Tabung haji kalau penamaan biasa pentadbir. Okay, even kalau takaful pun dia tak sebagai penamaan biasa dia jadi pentadbir. Kalau tak sebagai conditional hibah, of course jadi hibah. Okay, seterusnya tentang frozen unfrozen asset versus estate. Apa beza dia? Kadang-kadang kita dengar orang cerita tentang aset, kadang-kadang dia cakap estate. Apa maksud dia tu, Puan Syafi? Kadang-kadang kita dengar orang kata estate, kadang-kadang kita dengar orang kata asset. Apa maksud dia? Oh. Okey, bagus. Apa ni, berikan tepukan untuk Puan Syafi. Kerana menjawab. Kena menjawab kan. Betul tak betul belum tahu lagi. Puan Nosa, asset versus estate. Kadang-kadang kita dengar cerita asset, kadang-kadang dia cakap estate. Okey. Aset apabila seseorang tu hidup. Okey. Contoh, okey, sahabat kita, okey, semalam pukul 12 dia masih bernafas. 12 1 minit dia dah terlupa nak bernafas. Maka kesemua harta-harta dia dipanggil estate. Semasa hidup, EPF kita, rumah kita, tanah kita, kereta kita dipanggil aset. Tetapi bila kita meninggal, semua tu dipanggil estate. Okay? Walaupun Puan Syafi tak ada estate. Tak ada pun estate. Tak ada ladang getah, tak ada kelapa sawit, tak ada. Tetapi semua aset Puan Syafi, itu sebab dipanggil estate planning. Okey, dapat? Kita meninggal aja, semua dipanggil estate. Okey. Jadi term-term tu kita kena biasakan. Kita kena biasakan. Bola prospek rasa macam kita ni mahir, kita ni pro, kan? Okey. Okay, now. Seterusnya pusaka. Kan? Pusaka. Okey.
Alright. So seterusnya, apakah konten dalam ataupun konten dalam satu wasiat tu yang kita nak tahu dan kenapa proses tu lambat. Mungkin saya cerita tentang proses dulu. Okay, ini untuk orang yang meninggal tak ada tulis wasiat. So wasiat ni kita lihat pada dua konteks. Okay? Wasiat kita lihat pada dua konteks. Pertama, wasiat pentadbiran. Nombor dua, wasiat pengagihan. Okay. Kan kita biasa dengar kan orang kata tak payah kot tulis wasiat. 1/3 saja. Pernah dengar tak? 1/3 saja. Buat apa nak tulis wasiat? Betul tak? Apa-apa pun nanti ikut faraid. Pernah dengar? Maksudnya kalau orang cakap macam tu, dia kurang faham, dia kurang jelas tentang apa terminologi wasiat ni. Wasiat ni ada dua bahagian. Kita kena lihat dari segi konteks pentadbiran. Pentadbiran ni yang penting. Maksudnya dekat sini kita melantik pentadbir. Sini kita nak bahagi ataupun kita nak buat pembahagian 1/3 ataupun dan sebagainya. Ini kat sini. Jadi yang penting adalah dalam wasiat ni dia ada kena elemen-elemen pentadbiran yang penting. Okay. Alright now. Lepas tu kita lihat dari segi kita panggil macam proses yang berlaku. Klien ni meninggal. Dia meninggal. Apa yang akan berlaku dulu? Of course frozen asset. Yang pertama, tanpa wasiat. Tanpa wasiat. Okay. Kita bukan nak jual wasiat tapi kita nak faham proses dia supaya kita dapat cerita kepada prospek kita pentingnya kau ada hibah ni. Sebab proses ni bukan mudah. Okay. Bila tanpa wasiat, apa akan berlaku dulu? Okay, waris perlu mendapatkan persetujuan bertulis. Daripada contoh waris nak jadi pentadbir, dia kena dapatkan persetujuan bertulis daripada semua waris untuk dia jadi pentadbir. Dia kena dapatkan persetujuan bertulis daripada semua waris, daripada semua waris untuk dia mengambil langkah pertama untuk jadi pentadbir. Itu. What if kalau ada 6 orang waris dan salah seorang tidak setuju? Apa akan berlaku? Boleh tak mahkamah ataupun institusi berkenaan lantik dia sebagai pentadbir? Adik dia pentadbir, abang tak setuju. Tak boleh. Okay. Tak boleh. Ini halangan pertama. Halangan pertama. Okay. Nombor 2, kalau dah setuju, yang kedua, sekiranya harta si mati, harta si mati 5 juta ke atas, rumah dia semua campur semua tanah semua, maka pentadbir perlu mencari 2 garantor yang harta bersih garantor ni sama atau lebih dengan si mati. Pentadbir perlu cari 2 penjamin di mana harta penjamin ni dia mesti sama dengan si mati ataupun lebih. Soalan saya adalah, senang ke sangat susah? Susah ke sangat susah nak cari? Sangat susah. Katalah dapat carilah. Of course, katalah Tuan Jasni berbesar hati, seorang yang baik, tak kira kata tak apalah, aku bantu engkau lah. Si engkau tak boleh cari orang lain,
Jasni pun tanya, apa tugas saya sebagai garantor? Apa tugas garantor ni? Tugas garantor adalah sekiranya pentadbir tidak mengagihkan harta, aset-aset, estate tu kepada waris-waris lain, okay, maka penjamin tersebut perlu membayar kepada semua waris. Sebab sesetengah harta yang mudah alih seperti ASB, duit dalam bank akan ditransfer ke dalam akaun pentadbir dulu sebelum diagihkan. Katakanlah pentadbir tersebut pecah amanah, they abuse that money, maka tanggungjawab penjamin untuk mengganti, membayar kepada pewaris. Sekarang Saya tak Jasmine nak jadi jadi penjamin. garantor ke tidak? Tak nak.